Okey, hari ini kita akan masuk bab 3 iaitu interaksi manusia dan komputer. Okey, dalam bab 3 ni ada dua subtopik iaitu reka bentuk interaksi dan juga paparan dan reka bentuk skrin. So kita tengok 3.1. Reka bentuk interaksi. Apa tu reka bentuk So reka bentuk ni adalah aspek penting yang perlu kita titik beratkan. Masa kita nak bangunkan kita punya sistem, kita punya apps dalam handphone ke, reka bentuk ni sangat penting lah. Dia kenalah menarik dan mudah digunakan. So akan membuatkan pengguna kita selesa, seronok lah nak guna kita punya apps tu kan. Dan reka bentuk ni, apa maksud reka bentuk ni adalah susun atur apa yang terlibat teks, gambar, butang dan juga menu dalam sesuatu produk. Produk tu kita punya apps tu lah namanya produk. So interaksi ni maksudnya apa? Interaksi ni adalah tindakan manusia semasa menggunakan produk tersebut. Dia berinteraksi lah, maksudnya dia bagi respon, dia klik button. Lepas tu reka bentuk interaksi adalah membenarkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan menggunakan produk atau aplikasi. So prinsip dia ada 5. Soalan ni selalu juga keluar masa exam. So prinsip dia ada 5. Yang pertama, kebolehan membuat pemerhatian boleh dipelajari. Maksudnya kalau kita letak button-button tu kan, kita tengok tu, tahu button ni untuk masukkan email. Boleh dipelajari. Kebolehan untuk menjangka. Maksudnya kalau kita tekan submit ni, kita akan pergi ke mana. So maklum balas ni macam pop up lah. Macam kita key in markah, kita key in kita punya berat dan tinggi ke, dia akan maklumkan. Kalau kita salah masuk email, dia akan maklumkan. Dia maklumkan macam sila masukkan email yang betul. Macam tu. So konsistensi ni maksudnya setiap page tu ada warna yang sama, ada menu yang sama. Tak nak kita klik next sudah. Tadi menu kat atas, menu kat bawah pula dah kan. So ini 5 prinsip reka bentuk. Sini ada penerangan yang detail lah. So ini saya nak awak salin dalam nota ya. Prinsip reka bentuk interaksi ni. Secara detail, secara ringkas tadi saya dah terangkan. Tengok konsisten. Semua elemen perlu kekal pada kedudukan yang sama. Supaya kita selesa lah. Kalau kat sana kat sini kita punya fokus pun boleh terganggu. Kebolehan membuat pemerhatian tu ada butang. Mudah kita nak kenal pasti. Kadang-kadang butang tu ada gambar ikon kan. Gambar anak panah. Kita tahulah benda tu adalah nak pergi next. Okay. So kita selesa lah. Kita macam faham lah. Tak adalah macam blur sangat tengok kita punya tu kan. Apps tu. So boleh dipelajari, mestilah dia sangat mudah dipelajari dan ingati. Maksudnya sekali kita ajar guna apps tu, dia dah tahu dah. Next tu tak ada nak perlukan bantuan orang lagi. So kebolehan untuk menjangka aliran proses. Maksudnya kalau kita lepas tekan next tu ada berapa page lagi kan, kat atas tu ada tunjuk 1/5. So kita tahu ada lagi 4 page lagi kita kena isi. So maklum balas ni memberi gambaran sebenar hasil interaksi. Maksudnya kalau kita lepas isi macam button tu kan, dia akan tahniah, anda berjaya mendaftar. So dia maklum balas, bagi maklum balas kepada pengguna tu apa yang dah berlaku. Berjaya register ke tidak ke. So gagal pun bagi maklum balas, berjaya pun bagi maklum balas. Okay, dalam reka bentuk interaksi 3.1. So kita ada lagi sub dia lagi 3.1.1. So kita nak kena kaji keperluan interaksi antara manusia dan komputer. Kenapa? Kenapa perlu manusia ni kena berinteraksi? Kalau kita macam baca blog, macam scroll saja, tu tak ada interaksi. Sebab kenapa kita nak ada interaksi ni? Dia mendapat permintaan dalam pasaran. Dan dia juga meningkatkan produktiviti. Bila makin banyak permintaan, makin produktif lah. Mengurangkan kos selepas jualan. Maksudnya lepas kita dah jual tu, tak ada customer tu datang balik, apps ni nak minta ubah ni lah, nak minta ubah tu lah. Macam-macam dia nak. So, mengurangkan kos pembangunan juga.
dan mengembangkan aktiviti dan menambahkan pengalaman manusia. So pengalaman lah, macam ada next, ada maklum balas, semua-semualah. Dan itu adalah salah satu pengkomputeran, kita bersosial, bersosial dengan komputer ni. And then 3.1.2, kita nak menilai produk interaktif. Tadi kita nak nilai ni, kita dah tahu kenapa perlu interaktif tu. Kemudian kita nak kena nilai lah berdasarkan tujuan dan prinsip asas. Ada berapa prinsip tadi? Ada 5 kan? Okay, so antara kaedah kita nak nilai produk ni, so ada melalui temu bual, pemerhatian, soal selidik, perbincangan ahli kumpulan dan juga refleksi. So ini adalah contoh borang soal selidik. So ni orang, sebelum kita lancarkan kita punya aplikasi tu kan, bila kita dah buat kita punya apps tu, atau kita buat games ke kan, so kita kena bagi kepada beberapa orang, dalam 50 orang ke kan. So dia kena jawab lah, adakah butang ni sentiasa berada di sebelah kiri, ya ke tidak. So ini untuk tujuan konsisten. So semakin banyak yang okey, so macam maksudnya okey lah kita punya apps tu. Kalau banyak yang tidak, kita kena buat penambahbaikan sebelum kita lancarkan kita punya produk tu. Lepas tu, paparan dan reka bentuk skrin. Okey, ni tadi ni contoh, dia bagi contoh soal selidik saja kan. Temu bual ni kita contoh kita buat sistem jualan untuk syarikat ABC. So kita temu bual dengan dia punya owner lah, atau siapa yang akan gunakan aplikasi tu, siapa yang akan gunakan website tu. So kita temu bual, sesuai tak ni, awak rasa ada apa penambahbaikan yang perlukan, macam tu lah. Tapi kebanyakan soalannya lebih kurang macam ni. Kita kena cover 5 prinsip asas ni. Cumanya maklumat tu kita dapat secara terus melalui kaedah temu bual. Pemerhatian ni, contoh kan, kalau satu syarikat tu dia punya admin dalam 5 orang akan guna kan. So kita bagi dia guna dan kita perhatikan seorang-seorang. Tengok berapa pantas dia boleh belajar nak guna. Semua ni kena tengok juga balik semula prinsip asas tu. So kalau kita tengok dia macam terkial-kial, nak tekan sana, nak tekan sini, kita mungkin nak kurang konsisten juga situ. Okay, perbincangan ahli kumpulan, mungkin bukan kita seorang sahaja yang buat apps tu, ada 5-6 orang, so kita bincang. Okey, kita tengok konsisten tak? Okey, kita tengok kebolehan membuat pemerhatian. Okey tak? Sebab semua dah ada dia punya item yang kita nak nilai tu. Okey, refleksi ni kita sendiri yang nilai. Okey, paparan dan reka bentuk skrin. Termasuk 3.2 dah. Okey, paparan dan reka bentuk skrin ni dia mainkan peranan penting untuk kita bangunkan kita punya program atau perisian ni. Reka bentuk yang mudah, lengkap dan mesra pengguna perlulah dititik beratkan. So kita nak yang simple, tapi kita nak macam-macam ada, nak lengkap. Dan kita nak juga mesra pengguna. Tak naklah yang susah sangat, kita nak belajar macam kompleks sangat kan. So proses dia ada 4. So kita kenal pasti keperluan interaksi, membangunkan reka bentuk alternatif, membina prototip interaksi, kemudian kita buat penilaian. So yang pertama dalam subtopik paparan kita mengaplikasi proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang dibangunkan. Kan pertama tadi kita nak kena kenal pasti keperluan interaksi. Okey, keperluan ni kita kena tahu kita nak bina tu untuk apa. Untuk jawab kuis. Okey, untuk jawab kuis. Lepas tu nak buat apa? Nak boleh paparkan grade ke? Nak boleh paparkan markah ke? Okey, nak semua. So, kita kena tahulah apa fungsinya produk tu dulu. Kemudian, kita kena fikirkan mengenai produk alternatif yang akan dibina. Apa yang anda inginkan produk tu lakukan untuk anda. So, macam kita dah fikirkan alternatif yang seterusnya. Okey, lepas tu kita kena kumpulkan maklum balas daripada pengguna sasaran. Pengguna sasaran siapa? Kalau kita buat kita punya aplikasi tu untuk para accountant. So para accountant ni lah yang kita kena kumpulkan maklum balas dia. Okey, kemudian step yang kedua, kita bangunkan reka bentuk alternatif. Okey, kita nak membangunkan reka bentuk alternatif ni, lakaran beberapa reka bentuk.
yang akan dicadangkan kepada pereka bentuk yang dihasilkan melalui gambaran idea pereka bentuk itu sendiri. Kita kena wujudkan kurangnya 2 reka bentuk alternatif. Maksudnya kita dah design, belum buat lagi ni. Ni baru paparan dan reka bentuk. Baru kita nak design kita punya sistem tu. Okey. Kemudian yang ketiga, buat banner prototype. Prototype ni yang dah hampir sama macam yang kita nak lancarkan. Tu dia macam kita punya model lah. So setelah reka bentuk alternatif dengan lakaran papan cerita siap, kedua-duanya akan diadakan kepada pengguna untuk dinilai. So kita kena buatlah yang sampel dia. Pengguna akan beri komen. So nama prototype belum siap lagi. Kita sedia untuk penambahbaikan. So hasil dapatan akan digunakan untuk menghasilkan reka bentuk prototype yang lebih baik. Selagi ada penambahbaikan, selagi tu nama dia prototype. So membuat penilaian ke atas reka bentuk. Okey. So yang last sekali kita nak proses reka bentuk interaksi ni, kita buat penilaian. Okay, setelah kita hasilkan prototype, sekali lagi prototype akan ditambah baik dan dinilai oleh pengguna. Penilaian ini merupakan penilaian akhir. Kalau penilaian akhir ni kita nak hasilkan dah lah produk tu, final dah lah. Okay, yang telah diimplementasikan dengan menggunakan perisian komputer. Yang tadi baru design kan. Bila nak buat yang betul-betul tu, kita dah kena banner dah dengan coding semua. So, instrumen penilaian perlu dibina setelah paparan dan reka bentuk dihasilkan. Kita nak kena nilai. Okey ke tidak? Ambil balik 5 prinsip ni. Konsisten. Menggunakan 5 kaedah ni. Boleh pilih kaedah tu. So, itulah cara kita buat penilaian. So, instrumen penilaian mestilah menepati kriteria yang diperlukan. So 3.2.1, kita nak mengaplikasikan proses reka bentuk interaksi dalam atur cara yang dibangunkan. So kita kena ada kriteria ni lah. Reka bentuk skrin, interaktiviti pengguna. So adakah dia mudah, ringkas, saiz paparan sesuai ke tidak. Kita guna handphone, saiz okey. Bila tukar guna tab, guna komputer dah tak okey, dah tak lari. So kena buat kat sini tidak. Lepas tu dapat tidak tu, apa kena buat? Penambahbaikan. So ini adalah contoh And contoh ni, prototype boleh tengok dekat buku teks muka surat 140. So nak habis dah bab ni. So 3.2.3, kita kena bincangkan laporan daripada penilaian kuantitatif terhadap paparan dan reka bentuk skrin. So kena ada perbincangan dan penilaian kuantitatif. Penilaian kuantitatif ni maksudnya kita kena jumlah pengguna tu yang kita nak nilai tu kena ramai. Tak boleh kita nak hantar kita punya survey ni kepada 2-3 orang sahaja. So penilaian ni penting untuk kita mengukur keberkesanan sesuatu produk secara statistik. Daripada 100 orang, okey, 80 orang bersetuju, mempunyai konsisten yang sangat bagus. Macam tu lah umpamanya. So dia boleh diukur dan dinyatakan dalam bentuk nombor dan peratus. Okey, mengikut kesesuaian gaya persembahan tu macam 80% bersetuju, konsisten, kita punya sistem tu sangat konsisten, dan hanya 20% sahaja mempunyai masalah untuk mengenal pasti di mana butang print contohnya. Itulah gaya persembahan tu, macam gaya ayat kita lah. So boleh dianalisis daripada data yang diperoleh daripada jumlah pengguna. So kita kena jumlah pengguna yang ramai dan tahap kepuasan mereka seperti yang ditentukan oleh kaji selidik atau temu bual pun boleh juga. Tapi kuantitatif ni adalah kena pengguna yang ramai.